Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna wa sa'ba idza syi'ta sahla wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat tu. Jadi kita bulan lepas tak ada, saya lambat maklum. Tak apa, jadi alhamdulillah malam ni kita dapat bertemu. Baik, kita berhenti di mana tuan-tuan? 71 lah. Kalau Jawi muka surat 62, Asma'ullah yang ke-71 kan, Asma'ul Husna yang ke-71. Baik, jadi kita tengok kitab kita, Asas Aqidah Islam. Baik, nama Allah yang ke-71. Qala musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Kata pengarang, nama Allah Asma'ul Husna yang ke-71 Muqaddam. Muqaddam ni maksud dia yang didahului. Dalam kitab tuan-tuan muqaddam ke muqaddim? Muqaddam kan? Oh, bukan muqaddam, muqaddim. Silap tu. Sebab sama juga muakhir. Muqaddim daripada fi'il dia adalah qaddama, yakni mendahulukan. Muqaddim Tuhan yang mendahulukan, bukan Tuhan yang didahului. Muqaddam yang didahului. Silap tu. Sama muakhir yang mengakhiri, bukan muakhar. Muakhar yang diakhiri. Boleh jadi Allah muqaddim. Al-muqaddimu wal muakhiruna, bukan muqaddam. Jadi yang mendahulu, nampak tu. Kalau muqaddam yang didahulu, ada yang mendahulukan. Dia begini, muqaddim ni maksud dia yang mendahulu. Kita sebut makna dia apa? Yang maha mendahulu. Allah yang lebih terawal sekali dan tidak ada sesuatu pun yang terdahulu daripadanya. Ataupun yang lebih tepat, Allah yang mendahulukan sesuatu di atas sesuatu yang lain. Sebab dia fi'il qaddama ni fi'il mutaaddi, berhajat pada maf'ulun bih. Makna dia Allah jadikan ada yang awal, ada yang kemudian. Allah yang jadikan begitu. Macam kita tuan-tuan, lahir tak sama. Betul tak? Allah yang mendahulukan tuan-tuan daripada orang yang lain. Dan kita didahului oleh orang yang lain. Betul tak? Orang yang lahir pada tahun 18, tahun 17, tahun 16, Allah yang dahulukan mereka ke atas kita. Termasuklah juga makhluk yang terawal Allah jadikan. Yang saya pernah sebut kat tuan-tuan, makhluk apakah yang mula-mula Allah jadikan. Jadi kebanyakan dalam kitab-kitab sebut adalah makhluk, antara makhluk yang terawal. Bincang panjang di kalangan para ulama. Sebagian ulama sebut makhluk yang paling awal adalah air. Air. Sebab dalam Quran sebut wa kana arshuhu 'alal ma', arasy Allah atas air. Air itu dah ada dah. Air makhluk yang pertama. Kemudian dalam ayat yang lain sebut wa khalaqa minal ma' kulla syai'in hayy afala yu'minun, dan kami jadikan daripada air segala benda yang hidup. Sebab tu kita tengok makhluk yang hidup, dia mesti ada air. Pokok kalau dia mati, dia akan kering. Manusia kalau mati, dia akan kering. Semua benda hidup dia basah. Tahu tak? Sehingga ada ulama sebut roh itu adalah air. Ada ulama berpandangan begitu, tapi tak tepatlah tentang roh, kita tak tahu. Tapi nak ceritanya sebagai ulama sebut, daripada air Allah jadikan segala benda yang hidup. Jadi arash tu ada di atas air, air ada sebelum arash. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua mengatakan makhluk yang pertama adalah qalam, pen. Qalam di atas langit tu, dia ada lauh mahfuz.
Lauh maksud dia tempat yang ditulis segala takdir yang akan berlaku. Lauh ni macam kalau kita tuan-tuan papan kenyataan lah, kalau kita lah. Tapi lauh mahfuz di situ bukan digambar macam tu. Tapi di lauh mahfuz tu tercatat segala takdir. Sehinggalah kita bertemu pada malam ni mencatat di situ. Segala takdir. Seluruh makhluk. Siapa yang tulis? Yang tulis qalam. Qalam tu kalau bahasa kita pen lah. Kalau kita guna maksud dia pen. Tapi tuan-tuan jangan bayang pen lagu ni. Wallahu alam. Sebab Allah jadikan qalam dan Allah Ta'ala suruh perintahkan tulis. Nah, ada juga yang mengatakan makhluk yang pertama adalah arash. Ada juga. Nah, jadi tiga itulah tiga benda yang dibincangkan. Sebahagian sufi mengatakan makhluk yang pertama adalah Nur Muhammad. Betul tak kan? Ini bukan semua, sebahagian sufi. Jadi perbahasan panjanglah di kalangan sufi. Ada hadis dalam kitab ahli sunnah, tak ada hadis tu. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah tak ada. Tapi dalam buku Syiah ada. Dalam kitab Biharul Anwar. Jadi dalam kitab Biharul Anwar, sebab masalah dalam buku Syiah ni banyak hadis palsu tuan-tuan. Hadis yang tidak ada sanad. Jadi dalam kitab tu pernah Rasulullah tanya pada Jabir bin Abdullah Al-Bajali, makhluk apakah awwalu ma khalaqallah? Makhluk yang pertama Allah jadikan. Kemudian kata apa? Jabir tak tahu. Kemudian kata Nabi SAW, nuru Nabi ya Jabir. Nur Nabi kamu wahai Jabir. Hadis ni adalah palsu menurut mufti Mesir yang lepas, Dr. Ali Jum'ah. Tahu Dr. Ali Jum'ah? Ulama besar di Mesir. Dia sebut hadis ni adalah hadis palsu. Sama juga ulama sufi terkenal. Ulama sufi terkenal dan muhaddis. Nama dia Abdullah Al-Ghumari daripada Maghribi. Dia sufi dan dia ahli hadis. Dia juga sebut benda yang sama. Hadis itu adalah hadis palsu. Ala kulli hal, ada perbahasan di kalangan ulama lah. Kalau ada orang sebut yang pertama dijadikan adalah Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ada ulama sufi sebut. Boleh lah. Bukanlah perbahasan untuk kita menyesatkan dan sebagainya. Baik. Jadi wallahu alam, saya secara peribadi wallahu alam, sekadar yang saya tengok berdasarkan dalil dan sebagainya, mungkin air lah yang lebih tepat. Wallahu alam, sekadar pandangan mungkin air lah yang lebih tepat. Sebab Allah Ta'ala sebut wa khalaqa minal ma' kulla syai'in hayy, dan daripada air lah kami jadikan segala benda yang hidup. Malah dalam tubuh badan kita pun tak kurang 7% adalah air. Badan kita, hatta bumi pun tak kurang daripada 7% adalah air. Hatta planet-planet kita tengok, nak tahu planet tu hidup ke tak hidup, mesti ada air. Betul tak? Orang boleh hidup tu dia boleh tengok di Marikh ada air ke tak ada. Kalau ada air, ada makhluk hidup, mesti. Dia begitu. Dalam Quran sebut lama dah. Kalau kita mengaji biologi, dia ada sebutkan semua sel hidup ni dia ada sel kan. Saya lupa nama sel apa benda, sel hidup tu. Sel hidup tu memang air. Apa nama sel hidup? Semua benda hidup, pokok ke, haiwan ke, manusia ke, kalau dia hidup dia ada sel hidup tu. Sel hidup lebih 70% adalah air. Baik, jadi tuan-tuan wallahu alam, sekadar pandangan mungkin air lah. Hatta dalam Quran pun sebut wa kana arshuhu 'alal ma', dalam hadis sebut. Nah, Allah Taala jadikan semua, jadikan arash, tapi arash duduk atas air. Air awal daripada arash lagi. Wallahu alam, boleh jadi arash, boleh jadi qalam, boleh jadi air, wallahu alam. Boleh jadi juga seperti kata ulama sufi, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, Allah lah yang mengawalkan. Allah lah yang menjadikan Nabi Adam mendahului manusia yang lain. Allah lah yang menjadikan Nabi Nuh awal daripada Nabi-Nabi yang lain. Allah lah yang menjadikan Nabi Muhammad yang terakhir sekali berbanding Nabi-Nabi yang lain. Tapi Nabi Muhammad yang paling afdal. Itu maksudnya Allah yang mendahulukan. Jadi apa? Allah yang menjadikan dahulu. Hatta kita di dunia ni pun tak tahu. Kaji kita dengan Nabi Adam berapa ribu tahun. Tuan-tuan tahu, orang Yahudi percaya Nabi Adam. Orang Kristian percaya Nabi Adam. Pengkaji Kristian dan Yahudi mereka pun kaji juga pasal dalam kitab Taurat kan sebut pasal Nabi Adam ni. Kan? Jadi sebahagian pengkaji kata kita dengan Nabi Adam jarak hanyalah 9,000 tahun. Ada pengkaji sebut. Ada sebahagian pengkaji kata bukan 9,000, 11,000. Ada lagi pengkaji lain kata 200,000. Wallahu alam. Sedangkan umur dunia 4.5 bilion tahun. Umur dunia 4.5 bilion tahun, matahari juga 4.5 bilion tahun. Dulu tak ada, dah jadi fakta dah pun. Boleh jadi betul, boleh jadi tak. Boleh jadi kita dengan Nabi Adam dah berbilion tahun. Betul tak? Siapa tahu?
Tapi sebelum Nabi Adam, bumi dah ada. Itu dah pasti, betul tak? Sebab waktu nak jadi Nabi Adam AS, Allah Ta'ala sebut, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nabi Adam tak jadi lagi, tapi bumi dah ada. Ketika mana Allah berkata kepada para malaikat, aku akan jadikan khalifah di atas muka bumi. Bumi dah ada. Jadi bumi ni memang tua lah tuan-tuan, 4.5 bilion tahun. Baik, jadi tuan-tuan, siapa yang mendahulukan? Allah lah yang mendahulukan sesuatu ke atas sesuatu yang lain. Baik, itu makna dia. Allah lah yang terawal sekali dan tidak ada sesuatu pun yang terdahulu daripadanya, ataupun Allah lah yang menjadikan sesuatu yang lebih awal berbanding yang lain dengan kehendak dan iradahnya. Baik tuan-tuan, kita tengok ayat ke-72. Al-Muakhir, yang mengakhiri, dialah yang terakhir dan tidak ada penghabisan baginya. Allah yang last sekali. Maksudnya nanti hujung sekali tuan-tuan, Allah lah tuan-tuan, nanti semua akan binasa. Semua akan binasa. Itu satu. Yang kedua, Allah lah yang mengakhiri sesuatu makhluk. Siapa makhluk yang Allah Ta'ala akhirkan? Antara yang Allah akhirkan adalah Iblis. Iblis tak mati-mati tuan-tuan. Sebab dalam Quran sebut, dia minta pada Allah kan. Bila Allah Ta'ala suruh dia sujud pada Nabi Adam AS, bila Allah Ta'ala tanya, qala ma manaka anta sujuda idh amartuk, kenapa tak mau sujud pada makhluk yang bila aku suruh sujud pada Nabi Adam? Sujud ni bukan sujud ibadah, sujud hormat je, tunduk hormat. Sujud hormat. Makhluk baru kan, hormat. Semua orang hormat, dia tak hormat. Jadi kata Iblis, qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lagi bagus daripada dia. Aku dibuat daripada api, dia kau buat daripada tanah. Kemudian apa kata apa? Kata Iblis, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhan, panjangkanlah umurku sampai hari dibangkitkan, sampai kiamat nanti. Dan Allah Ta'ala kata apa? Qala innaka minal munzirin. Ya, kau di kalangan orang yang dipanjangkan umur sampai hari kiamat. Saya menarik kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, tengok ayat ni. Iblis ni jahat, betul tak? Lawan Allah, tak mau sujud dekat Nabi, hormat Nabi Adam, tak mau. Tapi dia bila berdoa, Allah makbul. Kan dia berdoa tu, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhan, panjangkanlah umurku sampai hari kiamat. Allah Ta'ala makbul. Qala innaka minal munzirin. Umurmu dipanjangkan sampai hari kiamat. Munzar, yang ditangguhkan. Kalaulah Iblis yang jahat, sejahat-jahat makhluk tu, dia doa pun Allah makbul, takkanlah kita Allah tak makbul. Tapi ikhlaslah, ikhlas, jangan minta perkara yang haram, betul tak? Dan jangan kalut tuan-tuan, betul tak? Sabar dan jangan kalut. Kalau kita minta dapat, alhamdulillah. Kalau kita minta tak dapat, kan ada kata-kata hikmah kan? Kalau aku minta pada Allah dapat, aku gembira. Tapi kalau aku minta pada Allah tak dapat, aku lebih gembira. Sebab apa? Sebab bila kita minta benda yang kita nak dapat, itu pilihan kita. Kita pun tak tahu baik mana hujung pangkal dia. Tapi bila kita minta tak dapat, itu pilihan Allah. Allah Ta'ala lebih mengetahui yang lebih baik. Dan Quran pun sebut, ansa antuhibbu atakrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Boleh jadi kita benci satu benda, benda itu baik untuk kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kita suka satu benda tapi benda itu buruk bagi kita. Banyak benda kan. Kita pun belajar dalam hidup. Kalau anak kita minta sesuatu, kita tak bagi, bukan pasal kita tak sayang, pasal sayang. Anak kecil-kecil kan, tak bagi dia main pisau ke, tak bagi dia mandi parit ke, bukan pasal benci, kita risau. Betul tak? Tak bagi naik motor laju-laju, betul tak? Tak bagi hidup macam ni, pasal apa? Pasal sayang. Kadang-kadang anak semacam kita muda-muda, kadang-kadang kita tak faham, betul tak? Siapa lah bapak aku tak bagi, pasal apa lah mak aku tak bagi. Kita belum faham, dah tua baru faham. Kecil-kecil dulu kan kena rotan dengan bapak, betul tak kan? Pasal apa lah bapak aku tak sayang aku rotan, betul tak? Dah besar baru faham, kalau tak rotan tak jadi orang aku ni. Mudah tuan-tuan kita nak faham. Kalau Allah lagi lah tuan-tuan, bukan bandingannya tuan-tuan. Sebab tu kalau kita minta tak dapat, jangan kita fikir Allah Ta'ala tak makbul, bukan. Cara Allah makbul ada 3. Yang pertama, boleh jadi Allah makbulkan seperti mana yang kita minta, kalau benda tu baik bagi kita lah, dunia dan akhirat, baik dunia dan akhirat. Itu cara yang pertama. Kita kalau boleh semua nak yang ni ya tuan-tuan, kalau boleh. Yang kedua, Allah Ta'ala lepaskan kita daripada
keburukan seperti mana yang kita minta. Kita minta satu benda, contohnya lah, kita minta meniaga untung 1 juta, contohnya lah, tapi tak dapat. Dah 5 tahun meniaga, tak dapat lagi duit dalam bank 1 juta. Kita nak sangat 1 juta. Tapi rupanya Allah palingkan daripada kita penyakit, yang mana penyakit tu kalau nak berubat habis berjuta-juta. Tuan-tuan faham maksud saya, no? Contoh buah pinggang rosak dua-dua ke, boleh jadi. Tak pun mata buta ke, betul tuan-tuan. Telinga pekak ke tuan-tuan. Ini mana ada nilai 1 juta tuan-tuan. Nilai tak ada nilai tuan-tuan. Saya tak tahulah kod tuan-tuan redha. Kalau orang jumpa tuan-tuan, dia nak cungkir mata tuan-tuan satu, dia bagi tuan-tuan 1 juta. Tuan-tuan nak? Saya kata tuan-tuan nak, saya tak tahu. Boleh jadi Allah lepaskan kita dengan musibah yang dah ada dalam Lauh Mahfuz. Dah ada dalam ketentuan Allah lepaskan kita. Kita tak tahu. Kerana doa kita tuan-tuan, banyak musibah patutnya kena, terlepas. Tapi kita tak tahu. Pasal apa? Dalam kepala kita, kita nak macam mana kita minta. Kalau tak dapat, bila nak dapat? Kita nampak itu ya. Tuan-tuan faham maksud saya, nah? Itu yang kedua. Yang ketiga, ataupun Allah simpan doa kita sampailah di akhirat kelak. Simpan doa tu, simpan di akhirat. Ninggal nanti tengok duduk di makam yang tinggi. Pasal apa? Pasal dulu duk rajin doa. Boleh tak? Doa macam-macam. Minta ni, minta tu. Betul tak? Ada orang sakit kan, minta sihat. Tak, sihat-sihat. Betul tak? Tapi bukan saja saya doa tu Allah Ta'ala simpan di akhirat kelak. Betul tak? Pasal apa? Duk rajin berdoa. Banyak orang rajin berdoa. Nah, macam-macam doa dia minta. Tak apa tuan-tuan. Takkan sia-sia doa tu. Dia akan dapat dalam 3 tu. 3 cara tu. Boleh lah. Baik. Jadi tuan-tuan, itu al-muakhir. Allah mengakhirkan iblis. Siapa lagi yang diakhiri? Malaikat umur panjang. Tak mati malaikat. Siapa lagi yang Allah akhiri lagi tuan-tuan? Jin, syaitan kebanyakannya umur panjang. Kebanyakan umur panjang. Tapi jin, syaitan juga mati. Mati ya. Kecuali bapa ada tu. Macam kita ni, kalau ayah kita, bapa pada manusia adalah Nabi Adam, meninggal dunia. Walaupun umur dia 1000 tahun, meninggal juga. Tapi iblis bapa kepada jin, dia tak mati. Adapun keturunan bawah dia mati. Tapi biasanya jin umur panjang. Biasanya umur panjang. Kalau tuan jumpa, biasanya hidup mungkin ratus tahun, mungkin 1000 tahun, umur dia panjang, baru dia mati. Nah, itu jin. Allah akhirkan dia. Dan ada benda yang Allah Ta'ala kekalkan. Hari kiamat tak hancur. Allah kekalkan. Nah, Allah yang akhirkan dia. Nah, antara yang Allah Ta'ala kekalkan banyaklah saya sebut. Antaranya syurga. Betul tak? Nanti bila kiamat syurga tak hancur. Syurga dah ada lah. Kan Nabi Adam keluar pada syurga. Syurga dah ada. Syurga takkan hancur. Yang kedua, neraka dah ada dah. Neraka pun takkan hancur. Lagi apa? Qalam tadi saya sebut kat tuan-tuan. Qalam takkan hancur. Lagi apa? Lauh Mahfuz. Nah, yang ada takdir pun tak hancur bila tiupan sangkakala. Lagi apa? Termasuk juga Arash tak hancur bila tiupan sangkakala. Yang keenam, kursi. Kursi pun tak hancur bila ditiup sangkakala. Yang ketujuh, roh. Roh pun tak hancur bila ditiup sangkakala. Itulah 7 benda yang Allah Ta'ala jaga sampai hari kiamat. Tapi sebahagian ulama' dia ada tambah lagi. Sebahagian ulama' tambah yang ke-8, ajmuz zanab, tulang sulbi. Nah, kan tulang kita sulbi. Tentang kalau jumpa ada kawan yang bukan Islam, tuan tanya dia berkenaan dengan apa? Dia bakar apa? Bakar orang apa? Kan bakar dalam api tu kan. Kremit dia panggil. Kremit dia panggil tu. Bakar dalam api tu. Tapi tak hancur. Tulang sulbi tak hancur. Yang lain semua jadi apa? Tulang sulbi tak hancur. Memang kuat tulang sulbi tu. Nah, hatta kalau orang yang biasa gali kubur, kalau kubur yang ratus-ratus tahun, nak pindah kubur, kadang-kadang dia gali waktu malam. Sebab dia nak cari tulang sulbi tu. Nah, orang gali kubur tahu lah. Sebab tulang sulbi tu bila kita suluh, dia berkilat. Nah, dia berkilat. Tu kadang-kadang dia gali malam. Dia berkilat. Baik, itu yang ke-8. Yang ke-9 sebagai ulama tambah lagi adalah jasad para nabi.
Kiamat nanti pun Allah Ta'ala jaga jasad para Nabi. Sebab ada hadis sebut, Innallah, hello, tunggu saat tuan-tuan. Dengar tuan-tuan. Tunggu saat lah. Kita tunggu saat. Ada iklan saat. Sebab saya buh mic ni. Bateri habis kot. Yalah, bateri nak habis. Bunyi tak apa nak tangkap. Oh, sedap tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ada sebagian ulama' bunyi juga. Baru bunyi ke tak bunyi? Tak, saya ubah hak ni. Bunyi juga. Oh, bunyi juga. Saya ingatkan mic saya ni. Bunyi juga. Hilang pula. Mic ni kot tangkap. Ni saya rakam dalam handset. Tak apa, saya letak sini. Baik tuan-tuan. Oh, betul lah. Dia berlawan kot tuan-tuan. Tarik. Kawan ni tarik, kawan ni tarik. Baik. Terima kasih Haji. Jadi tuan-tuan, sebagai ulama' tambah lagi jasad para Nabi pun sama. Jasad para Nabi juga tidak hancur. Nah, jadi ada 9 benda. Baik. Jadi tuan-tuan, kita tengok seterusnya. Al-awwal. Jadi itulah 9 benda yang Allah Ta'ala akhiri. Kemudian yang ke-73, Al-awwal, yang maha awal. Dialah yang terawal dari sesuatu. Ni mana dia ni? Al-awwal, kalau muqaddim tu Allah yang menjadikan sesuatu yang awal berbanding yang lain. Kalau al-awwal ni barulah makna dia Allah lah Tuhan yang apa? Paling awal. Tidak ada awal. Malah lebih awal daripada masa pun. Kita tak boleh nak bayang tuan-tuan. Sebab kita hidup dalam sistem masa tuan-tuan. Kita tak boleh keluar dalam sistem masa. Saya duduk dalam masa, tuan-tuan duduk dalam masa. Kita juga duduk dalam sistem space, iaitu ruang. Space and time. Itu kita duduk tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok dalam sains, dia berkaji berkenaan dengan Big Bang, black holes. Black holes, lubang hitam tu kan di langit. Lubang hitam tu sangat pelik. Seolah-olah dia mengatasi masa. Dia juga ruang dia pun lain. Dia boleh sedut cahaya. Pelik tuan-tuan. Malah kita tak boleh nak faham black holes dengan kiraan fizik ataupun math, tak boleh. Dia pelik tuan-tuan. Apatah lagi kita nak faham zat Allah. Tak boleh tuan-tuan. Allah tidak hidup dalam sistem masa tuan-tuan. Allah yang menjadikan masa. Kita yang hidup dalam sistem masa. Bila kita hidup dalam sistem masa, itu yang kita tanya, Han lahir tahun bila? Betul, kita hidup dalam sistem masa. Tahun 18 ni 2022, 2021 dulu, tahun 18, 16, 17. Kita duduk dalam sistem ni. Sedangkan sistem ni pun Allah jadikan. Dan kita duduk dalam sistem masa. Dan masa dalam kiraan fizik kata masa ni tak mutlak. Dia boleh berubah berdasarkan kelajuan. Siapa yang naik kapal angkasa, laju dia macam cahaya, ikut kiraan Albert Einstein kata, maka masa berlalu pelan pada dia. Kelajuan cahaya mengatasi masa ataupun melambatkan masa. Makna dia, kalau tuan-tuan duduk dalam kapal angkasa, laju macam cahaya, tuan-tuan umur 30, naik kapal angkasa, laju macam cahaya, keliling alam semesta, dah 40 tahun turun. Member kat bumi ni semua dah umur 70. Betul tak? Tuan-tuan, umur tuan-tuan belum sampai 40, dalam 30-an. Kelajuan cahaya membatasi masa. Itu kiraan fizik. Albert Einstein dah sebut lama lah. Nak cerita masa ni tak mutlak. Kelajuan pun boleh melambat dan mencepatkan masa. Slow juga. Baik. Ada benda tak kena kot tuan-tuan, you know. Tapi tuan-tuan dengar, tak apalah tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, kelajuan masa mengatasi kesan cahaya mengatasi masa. Sedangkan Allah yang jadikan masa, Allah yang jadikan semuanya. Jangan tuan-tuan tanya bila Allah Ta'ala jadi. Oh, silap sangat tuan-tuan. Sedangkan Allah yang menjadikan bila. Kita sebut bila ni merujuk pada masa kan. Kita tak kata pada Allah la yaqulul ain liman ayyana al ain. Tidak dikatakan di mana bagi yang menjadikan di mana. Sebab tu kita tanya di mana Allah, salah soalan tu. Allah yang menjadikan di mana.
Sama juga kita sebut bila Allah Ta'ala Allah Ta'ala wujud. Bila tu Allah yang jadikan. Nah, jangan kita kata mata bila Allah, sedangkan Allah yang menjadikan bila. Sebab apa? Itu kerangka akal kita, tuan-tuan. Boleh tak? Tak boleh kita faham Allah dengan kerangka akal kita yang lemah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sedangkan kita tak diberikan ilmu sikit. Dan banyak benda yang kita tak tahu. Cahaya hakikat dia apa? Kita nampak. Macam mata kita lah. Mata kita ni ada cahaya, nampak. Kalau gelap, tak ada cahaya, gelap lah. Tapi dalam Quran sebut wa ja'ala dhulumati wan nur. Allah menjadikan cahaya dan kegelapan. Kalaulah mata kita ni sebelum ada cahaya, gelap tu Allah Ta'ala cipta tu. Kalau tak ada gelap, tak ada. Wa ja'ala dhulumati wan nur. Gelap tu Allah yang jadikan. Kita tak tahu hakikat gelap, tapi kita nampak. Allah Ta'ala juga yang menjadikan cahaya. Kalau Allah Ta'ala tak jadikan cahaya dan tak jadikan gelap, mata kita tak function. Betul, tuan-tuan? Nak function macam mana? Mata kita menangkap cahaya. Tak ada cahaya, gelap. Kalaulah satu keadaan yang tak ada cahaya dan tak ada gelap, mata kita tak ada fungsi, tuan-tuan. Sama akal kita ni. Kita nak cuba faham Allah dalam kerangkaan bila, di mana, itu silap. Itu ada orang kadang-kadang dia anggap Allah dengan zatnya hakiki berada atas arasy. Satu benda yang salah, tuan-tuan. Nah, satu benda yang salah. Secara hakiki zat Allah atas arasy. No. Sebab dia telah cuba memahami Allah dalam kerangka makhluk. Tuan-tuan duduk sini, saya duduk sini, bini tuan-tuan mungkin duduk rumah, anak tuan-tuan mungkin duduk Kuala Lumpur. Allah duduk mana? Atas arasy kot. Dia cuba faham Allah dalam kerangka makhluk. Kalau dia kata atas yang layak bagi Allah, tak apa, memang ada ulama salah sebut dulu tu. Sebab bila kata atas yang layak bagi Allah, dia tak sebut zat. Betul tak? Atas yang layak bagi Allah, kekuasaan dia ke, penguasaan, tapi atas yang layak bagi Allah. Seperti mana yang disebut dalam Quran. Jangan sebut atas zat. Quran dalam hadis tak sebut macam tu. Dia sebut Ar-Rahman wa Ashistawa, tapi dia sebut bidatihi, dia tak sebut. Itu sebagai orang yang cuba faham. Dia sebut zat Allah secara hakiki atas arasy. Saya tak sebutlah kufur, tapi tak tepat, tuan-tuan, begitu. Kalau kata Allah Ta'ala atas arasy seperti mana yang layak dengan kebesaran dan keagungannya, tak apa, stop di situ. Tapi kalau kata Allah Ta'ala zat dia seketui atas arasy, arasy itu makhluk Allah, ini kita dah masuk dalam mutasyabihat sebenarnya. Kita dah masuk. Nah, sepatutnya kita jangan masuk mutasyabihat. Ni ayat mutasyabihat. Baik, tuan-tuan, sama juga orang tanya Allah di mana, Allah Ta'ala bila, Allah Ta'ala wujud. No, soalan ni tak ada pada Allah, tuan-tuan. Nah. Baik, jadi Allah yang awal, dialah yang terawal dari sesuatu. Kita panggil mutlak, tuan-tuan. Kalau ada yang awal, Allah lah yang paling awal sekali, tuan-tuan. Hatta masa pun Allah jadikan, masa dan tempat. Baik, jadi tuan-tuan, yang maha awal dialah yang terawal dari sesuatu. Baik, seterusnya yang ke-74, al-akhir. Yang maha akhir dialah yang terakhir dari sesuatu. Last sekali. Allah Ta'ala lah hujung sekali, Allah Azza wa Jal. Nanti kiamat mati semua makhluk, yang ada hanyalah Allah Azza wa Jal. Nanti tuan-tuan bila kiamat, kita bukan bila dah kiamat kita hidup balik, tak. Bila tiupan sangkakala ni hancur semua kan, habis hancur. Itu tiupan sangkakala yang pertama. Tiupan sangkakala yang kedua hidup balik, betul tak? Tapi dia bukan hidup terus. Kita akan hancur semua, mati semua, mati semua. Manusia semua mati, hatta para nabi, para rasul pun mati semua, meninggal semua. Hatta jin, syaitan, haiwan semua mati. Lebih kurang dalam 40 tahun. 40 tahun hanya ada Allah Azza wa Jalla. Hanya ada Allah. Lain semua mati. Sama ada orang yang baik, soleh mati, termasuklah orang-orang yang jahat dan pemimpin-pemimpin yang bengis. Firaun, Namrus, Bukhtansar, Ariel Sharon, tuan-tuan, George Bush, Vladimir Putin, tuan-tuan, Xi Jinping, tak kira lah semua, tuan-tuan. Mana-mana pemimpin dunia yang orang gerun tengok, semua mati nanti, tuan-tuan. Mao Zedong dan sebagainya. Nanti mati semua. Selama 40 tahun tu, maka Allah Ta'ala sebut limanil mulkul yaum. Kerajaan ni milik siapa? Dalam Quran sebut kan. Siapa nak jawab? Limanil mulkul yaum. Kerajaan bagi siapa? Limanil mulkul yaum. Kerajaan bagi milik siapa? Kerajaan yang ada ni milik siapa?
Kita baca Quran nak bagi tahu apa? Tuan-tuan tengok berkuasa lagu mana pun kerajaan tu, kena ingat hakikat yang berkuasa hanyalah Allah. Ada pun kerajaan yang kita tengok hebat lagu mana, sementara je semua. Limanul mulkul yawm, milik siapa kerajaan ni, kekuasaan? Siapa nak jawab? Semua hancur habis dah. Sebab tu kita tengok tidak ada kerajaan yang kekal, tak ada. Tuan-tuan baca sejarah, belajar pada sejarah. Dulu Britain jajah Amerika, tuan-tuan. Dan ni Amerika lebih kuat pada Great Britain. George Washington tu kan, bapa kemerdekaan Amerika, lawan Britain lah. Dia lebih kuat lah ni. Dulu Jepun jajah China kan, bunuh punya ramai rakyat China, ratus-ratus ribu dia bunuh. Sekarang China, banding dengan Jepun, Jepun tu macam ikan bilis ya tuan-tuan. China macam jurung yang besar. Kuasa ekonomi nombor 2 China. Tak jauh dia dengan Amerika, dan tak mustahil dia akan mengentasi Amerika. Sangat kuat China. Walaupun dulu dijajah oleh Jepun, sekarang ni Jepun jauh lah tuan-tuan nak bandingkan China. Dengan nuklear dia, ada bom hidrogennya tuan-tuan, sangat kuat. Dulu kita tengok Korea Selatan teruk pada Malaysia lagi. Dulu Korea Selatan kan teruk pada Malaysia lagi. Perang Korea kan, mati ratus ribu ke juta mati tuan-tuan. Perang Korea kan, Korea Utara nak satukan dengan Korea Selatan. Rusia masuk, hampir menjadi perang dunia yang ketiga di sana. Hampir jadi tuan-tuan. Sebab tentera Rusia mati, tentera China mati, Amerika pun ada mati perang. Itu perang proksi tuan-tuan. Amerika dengan demokrasinya, Rusia dengan China dengan apa? Komunisnya. Jadi jangan ingat manusia ni bukan bertembung kerana apa? Islam lawan Islam. No. Kalau tuan-tuan baca dalam sejarah, manusia bertembung pasal memang manusia bergaduh. Betul tuan-tuan? Perang dunia yang kedua, banyak mati bukan orang Islam pun. Betul tak? Bila Jerman serang Poland, Poland bukan Islam. Jerman serang Rusia, betul tak? Dan dia kalah. Banyak mati sampai berpuluh-puluh juta. Banyak mati perang dunia yang kedua bukan orang Islam. Orang bukan Islam. Perang dunia yang pertama pun sama. Hatta perang Korea tu saya ingat mati juta mati tuan-tuan. Tak ada orang Islam mati bukan. Cuma ada Turki ada tolong tuan-tuan. Turki adalah tolong daripada dulu, Korea Selatan. Tapi nak cerita PL manusia ni, dia boleh bergaduh dalam apa-apa benda. Itu manusia punya perangai. Dia apa benda boleh bergaduh. Bukan nanti Islam dengan bukan Islam. No. Kristian bergaduh. Gaduh. Agama Hindu dengan Hindu gaduh. Bukan Islam dengan bukan Islam. Cina sama apa? Agama Confucius ke agama apa, sama-sama dia bergaduh. Mao Zedong kan, waktu dia nak kontrol China tu kan, dia bunuh rakyat dia, mati dia. Sebab di China tu, sebab dia pun nak jadikan negara industri. Masa Mao Zedong naik tu kan dia komunis. Jadi banyak tanah-tanah di China tu toke-toke pegang. Betul tak? Jadi susah nak buat bangunan. Toke-toke kontrol lah tanah-tanah ni. Mao Zedong bunuh habis dia. Dan rakyat dia mati, dikatakan 55 juta mati, kebanyakannya kebulung pasal Mao Zedong menyerjah. 55 juta. Tapi apa yang Mao Zedong buat tu, hasilnya nampak sekarang. China menjadi negara industri yang cukup hebat. Kita tak boleh nafi tuan-tuan. Handset tuan-tuan pakai, berapa ramai pakai handset China. Jadi sangat kukuh usaha Mao Zedong. Tidak negara pertanian, tanah toke-toke kontrol. Mao Zedong cantai semua. Bunuh walaupun rakyat di sendiri 55 juta. Joseph Stalin kan tuan-tuan tahu, Rusia tu kan, waktu dia nak jatuhkan kerajaan Rusia, Tsar Nicholas 3 ke 2 tu, raja Rusia yang terakhir tu kan, dia buat revolusi Bolshevik, nak jatuhkan sistem beraja di Rusia. Pasal bagi mereka menindas sistem beraja, jadilah revolusi. Dia sembelih semua tuan-tuan. Hak raja ni dia bunuh semua. Bunuh kejam lah tu Joseph Stalin punya kepala. Dan lepas tu dia buat apa? Dia bunuh jadi pertempuran. Waktu revolusi tu dikatakan mati 20 juta mati. Ramai mati tuan-tuan. Kita rakyat Malaysia pun 32 juta tuan-tuan. Mao Zedong bunuh rakyat dia, okay, macam bunuh seluruh rakyat Malaysia tuan-tuan. Usahakan Mao Zedong. Tapi hasil dia nampak sekarang. Saya nak cerita, siapa sebut pertemuan manusia ni memang PL dia bergaduh. Itu manusia. Tuan-tuan tengok manusia ni, tuan-tuan tengok di internet eh. Benda yang remeh pun bergaduh. Singa dengan harimau mana lagi kuat? Gaduh. Tuan-tuan tengok di YouTube. Yang ni kata singa lagi kuat, yang ni kata harimau lagi kuat. Bergaduh punya teruk. Pakat mengata tuan. Kita tengok macam budak-budak. Manusia tuan-tuan. Betul.
Walaupun kebanyakan pakar zoologi mengatakan yang paling kuat rimau, kebanyakan pakar lah, rimau Siberian tiger kan, dia paling besar. Tapi banyak singa, geng-geng singa tak setuju. Banyak orang kata raja rimba adalah singa. Padahal masa bila singa duduk lautan? Singa mana duduk lautan? Singa duduk di savana tu, Afrika tu. Dia duduk berkelompok tuan-tuan. Jadi orang bergaduh tuan-tuan, bergaduh. Ada orang dulu, saya mengaji dulu, minat motor kan, ada kata Honda paling bagus, ada kata Yamaha paling bagus. Pakai duk gutuk-gutuk, Honda tak bagi hang dik sekupang pun dia. Yamaha tak bagi hang sekupang pun, duk bergaduh. Wai suku dengan RS mana rajui? Yang tu pun nak bergaduh ke? Hang beli pun kan free lah. Mak bapak banyak itu pun bergaduh. Manusia ni semua bergaduh. Dan politik jangan kata bergaduh. Dalam satu politik bergaduh tak? Bergaduh dalam mesyuarat, ketuk meja, betul tak? Dalam satu parti. Saya ingat ada satu parti tu bergaduh teruk. Tok ketua dapat bantuan, ni cerita lama ni, dalam 10 tahun lepas kot, macam itulah. Tok ketua ni parti sama, dapat bantuan, tapi tok ketua bagi kat geng-geng dia. Member ni pun satu parti dengan dia, tak dapat. Dia pergi belasah tok ketua tuan-tuan. Teruk tok ketua kena belasah, berdarah-darah tok ketua. Lari masuk rumah. Saya nak cerita, dalam satu parti bergaduh tak tuan-tuan? Tuan-tuan tengok seluruh dunia, Malaysia ke seluruh dunia, tuan tengok. Dalam satu parti bergaduh, dalam satu puak bergaduh, sama-sama Melayu bergaduh, betul tak? Sama-sama bangsa lain bergaduh. Itu PL manusia. Kristian dulu bergaduh tuan-tuan, kalau rajin tuan-tuan baca daripada revolusi di China tu kan, daripada dinasti Ming lah, dinasti Qin lah, macam-macam dinasti di China tu kan, jatuh satu dinasti ni mati ratus ribu, malah ada juta mati. Sesatu dinasti lawan dinasti lain. Teruk tuan-tuan, dahsyat. Sebab tu tuan-tuan, manusia tuan-tuan, atas kepentingan nafsu dia memang berbeza. Dan Quran sebut la yazaluna mukhtalifin. Ingat, manusia itu sentiasa berbeza. Illa man rahimah rabbuk, kecuali yang mendapat rahmat daripada Tuhan dia. Itu fi'il manusia. Dulu pada tahun 1857 ataupun 1856, saya tak ingat. Jadi Kristian lawan Kristian, mati ratus ribu mati. Iaitu Kristian Katolik, dia nak kontrol Kristian Ortodoks. Ortodoks ni Rusia tuan-tuan. Rusia dia tak sambut Merry Christmas pada 25. Rusia, Ukraine, mereka tu macam dekat sikit dengan Islam lah tuan-tuan, Ortodoks ni. Walaupun sesat lah juga tuan-tuan. Rusia, Ukraine, belah-belah sana lah tuan-tuan. Georgia, belah-belah sana lah. Mereka sambut Christmas pada 7 Januari. Jadi tuan-tuan jumpa orang Rusia yang Kristian Ortodoks, jangan sebut Merry Christmas 25 pula. Mereka bukan mazhab dia tu. Jadi tuan-tuan, apa dia, Perancis pada 1850, saya tengok 1854 ke 1857, Perancis dia member dengan kerajaan Turki Uthmaniyah. Member baik lah. Perancis paksa semua negara di bawah kerajaan Turki Uthmaniyah, gereja mesti Katolik. Mesti Katolik. Turki Uthmaniyah tak mau, mana boleh paksa, betul tak? Turki Uthmaniyah kerajaan Islam lah. Takkan nak paksa gereja mazhab Ortodok tukar Katolik. Dia punya lambang boleh tuan-tuan lah. Kristian Katolik lain, Ortodok lain, dia lain sikit. Dia punya salib dia tu. Jadi tuan-tuan, kerajaan Turki Uthmaniyah tak mau. Perancis sekutu Turki Uthmaniyah, Perancis paksa. Dan Perancis gerakkan kapal perang dia dan tentera dia masuk ke wilayah Turki Uthmaniyah walaupun sekutu. Sebab nak paksa, Turki Uthmaniyah pun terpaksa tunduk. Maka banyaklah gereja-gereja Ortodok di bawah kerajaan Turki Uthmaniyah dipaksa tukar mazhab. Maka siapa yang sakit hati? Rusia rasa tercabar. Maka jadilah perang Rusia melawan Perancis, Britain, Turki Uthmaniyah. Inilah peperangan antara moden dengan tak moden tuan-tuan. Dah guna kompas, dah guna senjata yang canggih tuan-tuan. Ini peperangan yang menjadi penanda aras antara peperangan zaman apa? Zaman dulu lah tuan-tuan, yang tak maju sangat, dengan peperangan sekarang tuan-tuan. Jadi pertemuan perang dahsyat. Rusia mati ratus ribu, saya tak ingat berapa ratus ribu tuan-tuan. Perancis pun mati ratus ribu. Dan diakhiri Rusia kalah. Peperangan tu Rusia kalah. Kita baca tengok tuan-tuan, Kristian lawan Kristian. Jadi tuan-tuan, kita tengok, kita bila nampak kehidupan manusia, ingat dalam kita berbeza, bersederhana. Penting tuan-tuan. Jangan kita berbeza, kita bersikap melampau.
Saya tengok merata tuan-tuan. Betul tak kan? Kita hidup dalam politik sekalipun, betul tak? Dalam politik ke, dalam satu taman ke, boleh bergaduh. Adik-beradik tuan-tuan, betul tak? Bergaduh tak? Bergaduh. Jangan kata orang, diri kita pun kita bergaduh, betul tak? Kadang-kadang kita kata, awaklah aku ni bodoh sangat buat tu. Kita marah diri kita. Dulu kita yang buat. Manusia begitulah manusia. Dalam kita berbeza, jangan melampau. Bersederhana. Kecuali beza dia jelas lah, kawan ni tolak Quran, hadis, betul tak? Kita kena tegas, ini salah, betul tak? Tapi jangan melampau. Tengoklah apa yang berlaku pada sejarah-sejarah Islam yang dahulu tuan-tuan, berbunuh-bunuhan dan sebagainya tuan-tuan, yang rugi hatta manusia berbunuh-bunuhan. Ingat, dunia ini tempat kita diuji oleh Allah, dan manusia dijadikan memang berbeza-beza. Nah, belajar untuk menghormati pandangan yang tak bercanggah dengan Quran dan hadis. Menghormati tuan-tuan. Tak perlulah kita berpandangan macam ni, orang lain kita nak pergi luku pada dia. Tak payahlah. Dia lain, kita lain lah. Kalau orang boleh berbeza dengan kita, orang boleh menerima perbezaan pandangan kita, kita juga kena menghargai pandangan orang yang lain, selagi mana tak bercanggah dengan Quran dan hadis. Kalau bercanggah tuan-tuan, kita nyatakan yang benar, pergi kat dia. Kalau dia tak mau terima, dia akan dipertanggungjawabkan. Baik, jadi tuan-tuan, yang mengakhiri, dialah yang mengakhiri dari sesuatu. Allah Ta'ala lah yang terakhir sekali. Baik, jadi 40 tahun nanti tuan-tuan, tak ada siapa Allah Ta'ala sebut. Bagi siapakah kerajaan, maka siapa nak jawab tuan-tuan? Semua dah tak ada lah, mati semua dah tuan-tuan. Sebab tu saya sebut kat tuan-tuan, hebat lagu mana pun mana negara, Allah Ta'ala tak kekalkan. Kerajaan yang antara yang terhebat adalah kerajaan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Betul tak? Seluruh dunia dia kontrol, haiwan pun dia kontrol, bergerak. Nabi Sulaiman gerak pakai angin, angin bawa, terbang lah tuan-tuan. Nabi Sulaiman ni nak pergi mana-mana, angin bawa, terbang. Tapi terbang tak pasti ya tuan-tuan, jangan bayang Nabi Sulaiman macam ni pula. Janganlah bayang terbang, angin bawa kan. Angin bawa, hebat lah. Baik, jangan bayang yang hak tu tuan-tuan. Kita dah bayang ni, orang bayang burak, kuda ada tanduk, so dah bayang lah tuan-tuan. Ilmu khurafat tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, Nabi Sulaiman juga spy dia burung. Kita baca dalam Quran kan, spy burung kan, burung pelatuk jadi spy. Hebat hud-hud tu kan, spy burung tuan-tuan. Bayangkan kerajaan kalau burung jadi spy, tuan-tuan nak lawan lagu mana? Tuan-tuan lawan sikit, nanti dia pergi hantar lebah pergi serang ya, tuan-tuan. Angin tuan-tuan, kalau kerajaan angin tentera dia, tuan-tuan lawan dia, hantar angin ribut dia tuan-tuan. Jadi tuan, jin pun dia kontrol, hebat. Yang binaan zaman Nabi Sulaiman, jin, hatta jin juga rawas, tolong menyelam sampai ke dasar-dasar laut, cari harta-harta dalam tu. Jin buat kerja tu untuk Nabi Allah Sulaiman, kontrol semua. Tapi Allah Ta'ala tak kekalkan. Walaupun kerajaan yang baik. Pasal apa? Nak bagi tahu kerajaan hakikat milik Allah Azza wa Jalla. Yang Allah Ta'ala bagi ni sementara ya. Hatta pada orang baik pun. Sampailah Nabi Sulaiman meninggal kan, betul tak? Pegang tongkat, meninggal dah setahun. Jin pun tak tahu. Pasal apa jin tak tahu? Sebab Allah Ta'ala buat macam tu tuan-tuan. Antara hikmah dia nak bagi tahu, jin tak tahu perkara gaib. Jangan anggap jin tahu perkara gaib. Jin tak tahu. Jin tak tahu perkara gaib. Dia tak tahu perkara gaib. Lainlah kok dia nampak kan, betul tak? Kita tanya jin, kebetulan motor kita kena curi, jin tu ada, betul tak kan? Jin tu nampak, dia boleh lah beritahu. Kita tengok kapal kita hilang kan, betul tak? MH370 kan, bomoh tu dah pakai teropong yang canggih tuan-tuan. Tak nampak pun, sudah tak nampak. Ada yang kata pergi tanya kat perigi Barhud di Yaman tu, betul tak kan? Ada pula ustaz punya cadangan, ustaz pun nak bagi cadangan, tak payahlah kot tuan-tuan. Hilang kita cari tak dapat, sudahlah. Betul tak dapat? Macam mana? Cubalah cek pakai alat canggih lagu mana tuan-tuan, sudahlah. Baik, jadi tuan-tuan, jin mana tahu? Kalau dia ada tempat kejadian, dia tahu. Betul tak? Macam motor kita hilang, kita tak tahu. Tapi kalau ada member kita kat situ, dia tahu. Betul tak? Sama juga jin. Dia tak tahu perkara gaib. Nabi Sulaiman meninggal, dia tak tahu. Sampailah anak-anak makan tongkat, patah, Nabi Sulaiman meninggal. Itu. Dan Nabi saya dah sebut, sama ada dia hidup atau mati, jasad dia macam hidup. Nah, itu semua para Nabi begitulah. Dan jasad Nabi semua tuan-tuan, pada zaman Nabi Adam, Nuh, Soleh, jasad dia pun dalam bumi ni seperti mana ditanam, macam itulah. Nah, tak berubah langsung. Elok tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, sama Iskandar Zulkarnain hebat, Allah Ta'ala tak kekalkan kerajaan dia. Namrus hebat, tak kekalkan kerajaan dia. Seluruh dunia tuan-tuan tengok, dulu dia lemah, sekarang dia kuat. Tapi ingat, akan datang masa dia lemah balik. Gitulah pusing dia. Dulu Jepun sangat kuat, dan ni tak apa nak kuat sangat. Dulu Jerman sangat kuat. Jerman patutnya dia boleh kalahkan kuasa-kuasa
kuasa-kuasa berikat. Tapi Jerman silap apabila dia pergi serang Rusia, tentera dia mati dalam peperangan Stalingrad kan, mati 1.5 juta, bukan mati kena bunuh, mati sejuk. Dia pergi serang, padahal Jerman sangat canggih. Tuan-tuan tengok Amerika canggih betul apa? Pasal lepas perang dunia, kebanyakan saintis-saintis, jurutera senjata Jerman bawa ke mana? Ke Amerika. Itu yang bangkit Amerika jadi kuasa dunia hebat. Tu ilmu Jerman tu bawa ke sana. Albert Einstein kan, pakar jumpa nuklear, dia daripada Jerman, bawa ke Amerika, jadi hebat Amerika. Dulu Jerman sangat hebat, tapi disilap percaturan kan, tak sedar diri lah tuan-tuan. Itu yang dia kalah teruk tuan-tuan lah, ni dia tak kuat macam dulu lah. Dan begitulah seterusnya. Tuan-tuan tengok mana-mana kerajaan yang angkuh sekarang, no, dia takkan kekal. Betul tak tuan-tuan? China ke, Rusia ke, Amerika ke, selang berapa mungkin puluh tahun, ratus tahun, mungkin dia jadi kuasa yang paling lemah. Boleh jadi kuasa akan bertukar pula. Siapa menjadi kuasa dunia. Isyak tadi masuk isyak ni menjadi. Isyak. Tuan-tuan jadi masjid ke belum jadi masjid tuan-tuan? Surau masjid tuan-tuan ke surau ke? Surau kan. Sebab di Bagan Serai tu dah jadi masjid dah. Surau Taman Serai Maju depan balai polis tu. Depan balai polis tu balai polis Krian tu kan. Setetang dengan dia ada taman, dalam tu ada surau. Surau tu saya ingat kecil sikit pada tuan-tuan, tak silap saya lah, kecil sikit. Tapi kawasan tanah dia memang luas siap pagar lagi. Dia pun pagar RM100,000 pakai pagar mahal tu kelang tu kan. Jadi dia pun baru dapat Jadi di Bagan Serai ada dua surau, ada dua masjid lah. Asal surau dah jadi masjid, Masjid At-Taqwa. Tuan-tuan surau At-Taqwa kan? Sama boleh minta lah jadi masjid tuan-tuan. Jadi surau tu saya main memang iktikaf lah. Baru dalam Jumaat lepas dia dapat daripada Jabatan Agama, telah dia naik taraf selama-lamanya lah. Jadi di Bagan Serai ada dua masjid, Masjid Bagan Serai, daerah Bagan Serai, dan Masjid At-Taqwa di Taman Serai Maju. Jadi tuan-tuan pun boleh minta jadi masjid ni, tapi diikut orang lah tuan-tuan. Kapasiti Bagan Serai tu memang tak muat lah tuan-tuan. Taman banyak betul tak muat nak sumbat semua dalam tu. Tuan-tuan kalau, tapi saya tengok Masjid Selama luas betul tak? Sembahyang Jumaat penuh tak Masjid Selama tu? Penuh tak penuh? Kalau tuan-tuan main Jumaat sini kan, kalau tak buat sana penuh tak penuh? Tak penuh tak penuh. Penuh boleh minta pelan-pelan. Boleh lah kot, saya tak tahulah kot. Jabatan Agama bagi boleh lah. Baik, cukup sekadar tu. Saya mohon maaf tuan-tuan. InsyaAllah kita bertemu pada masa akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'uma wa tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma. ولا تجعل منا شقيا ولا محروما من المتولى. وصلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.